Okay, so awak dah tahu persamaan pengayonan asid etanoik. So kita akan kembali kepada sifat kimia asid karboksilik tadi. So ini adalah persamaan pengayonan. Okay, contoh etanoik. So CH3 COOH. Okay, oleh kerana asid etanoik ni kita tahu asid lemah. Jadi sebenarnya kumpulan asid karboksilik ni adalah asid organik. Jadi dia adalah asid lemah. So mengayon separa. So anak panahnya berbalik dalam air menghasilkan ion etanoat CH3COO negatif dan juga ion hidrogen. So ini adalah asid etanoik. Ini adalah ion etanoat dan juga ion hidrogen lah. So ethanoic acid is weak acid because ionized partially in water. So kita ingat balik asid ethanoic, asid ethanoic adalah asid lemah yang mengayon separa dalam air, produce low concentration of hydrogen ion, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. So dia kata only the hydrogen atom in carboxyl ionized to give the ethanoic acid acidic properties. Sebelum ni kita cuma tahu CH3 COOH, awak kata ionized in water. Okay, mengayon dalam air dah jadi CH3 COO negatif tambah H+. So sebenarnya kalau kita lukis gambar rajah dia akan jadi okay, dia akan jadi CH3 C double bond O OH. Ini sebenarnya CH3COOH. Okay, bila dia ionized in water, okay, dia kata hydrogen in carboxyl group ini sahaja yang akan dibebaskan. So dia akan jadi CH3 C double bond O negatif plus hydrogen jadi H+. Okay, so sebab tu yang disebut only the hydrogen atom in carboxyl group ionized to give ethanoic acid acidic properties. Bahagian ni yang menyebabkan dia berasid. Bukan hidrogen daripada kumpulan alkil yang CH3, CH2 tu bukan. Okay, hidrogen daripada karboksil tu. Okay, so dia kata sama macam asid-asid lain, ethanoic acid boleh menukarkan kertas litmus biru kepada merah. So ini semua tindak balas yang kita pernah belajar dulu waktu tingkatan 4. Tindak balas asid etanoik dengan logam. So contohnya kita masukkan 2 cm padu asid etanoik ke dalam tabung uji. Kita masukkan pita magnesium yang telah dibersihkan dengan kertas pasir. Kenapa bersihkan pita magnesium dengan kertas pasir? Okey, lepas tu tabung uji ditutup dan kumpulkan gas yang terbebas keluar. Gas yang dikumpulkan diuji dengan kayu uji bernyala. So nak uji gas apa? Okey, so langkah 1 diulang dengan logam zinc menggantikan magnesium. So kita akan buat beberapa kali lah. Okey, so ini untuk tindak balas asid etanoik dengan logam akan menghasilkan garam dan apa? Okey, itu tindak balas pertama. Okey, kita tengok dia punya prosedur, gambar rajah dia. So ini dia dah bagi jawapan kat sini. Asid etanoik dengan magnesium menghasilkan magnesium etanoat dan juga gas hidrogen. So CH3 COOH tambah dengan magnesium. Okay, so kita ingat magnesium adalah positif 2. Etanoik ni dia akan jadi CH3 COO negatif. Magnesium ni akan jadi Mg2 positif. Jadi apa garam yang terhasil? Garam yang terhasil adalah kita silangkan ni kan. So magnesium kita akan jadi CH3COO, ini 2. So CH3COO kurungan 2 Mg tambah H2. Okey, untuk walaupun ini sebenarnya cerita pasal sebatian ion, kita tahu sebatian ion mesti ion positif di depan. Tapi ada pengecualian untuk tindak balas dengan asid organik. Kita boleh letak CH3COO kat depan, etanoat tu kat depan. Okey, atau kalau kamu nak tulis macam ni pun boleh diterima juga. Kita boleh tulis sebagai Mg kurungan CH3COO kurungan 2 pun boleh. Okey, yang ini kita boleh nampak macam mana gambar dia punya formula struktur. Okey, yang ini adalah formula ion, sebatian ion yang biasa. Okay, kalau kita nak lukis dia punya formula struktur, dia akan jadi macam ni. CH3
untuk magnesium ethanoate C double bond O, O, Mg. Sebab Mg ni dia ada 2 charge kan. Jadi sini baru ada 1. So dia sambung lagi O, C double bond O, CH3. Dia jadi macam ni lah. Magnesium ethanoate. Rasanya betul lah tu. Macam tu. Okey. Ni magnesium ethanoate. Ataupun kita lukis macam formula sebatian ion yang biasa, gambar rajah dia. Yang biasa kita lukis macam ni kan. CH3, C double bond O, O, charge negatif. Okay, ini ada 2 dengan Mg 2 positif. Okay, ion untuk ni kalau kamu nak lukis gambar rajah dia lah. Okay, so ni tak adalah, biasa tak ada ditanya pun dalam soalan. Untuk level SPM tak ada, so jangan risau. Okay, so apa dia punya pemerhatian? So bila kita masukkan pita magnesium, kita larutkan dalam larutan asid ethanoik. So dia kata pita magnesium akan melarut, masukkan larutan tak berwarna. Pembuakan berlaku. Pembuakan berlaku ni bila adanya gas. Gas apa? Gas hidrogen yang akan dibebaskan. So gas tidak berwarna menghasilkan bunyi pop apabila dibakar. Maksudnya ni untuk menguji kehadiran gas hidrogen lah. Sama juga macam zinc. Zinc akan larut dan menghasilkan larutan tak berwarna. Larutan tak berwarna adalah larutan garam. Dan pembuakan berlaku, ada gas dibebaskan. Gas yang dibebaskan menghasilkan bunyi pop apabila dipanaskan, dibakar dengan menggunakan kayu uji bernyala. Okay, so discussion. Inilah apa yang berlaku. Okay, persamaan kimia dia pun yang ini. So boleh tengok. Okay, bertindak asid karboksilik bertindak balas dengan logam menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. So ini tindak balas kimia pertama. Saya tak perlu cerita panjang-panjang sebab awak dah belajar dulu waktu tingkatan 4. Ini tindak balas kimia yang kedua. Okay, asid ethanoik dengan base ataupun logam oksida. Okay, sama ada dalam bentuk larutan ataupun pepejal. Okey. Pun kita dah belajar dulu tingkatan 4. So boleh tengok dapat garam dan juga air. Okey. So dia kata kalau kita gunakan larutan natrium hidroksida ni, saya tak translate, sorry. Okey, kalau kita tambahkan dengan larutan natrium hidroksida, dia kata colorless solution is formed, larutan tak berwarna terbentuk. Ini adalah larutan garam. The residue form is white solid. Bila kita panaskan dengan kuat, ingat balik proses pembuatan garam yang papa suka tidur bawah katil tu. Panaskan hingga tepu, sejukkan pada suhu bilik, turas dan keringkan. So kita akan dapat pepejal berwarna putih. So maksudnya ada natrium ethanoate. Okey, ini adalah natrium ethanoate atau sodium ethanoate. Okey, kalau kita tambah dengan kuprum oksida, ini logam oksida, ini base, ini adalah alkali sebenarnya. Okey, so the black powder dissolve to form blue solution. Copper oxide, kuprum oksida ni kita tahu warna dia hitam. Okey, bila dia larut dalam asid ethanoik, dia akan menghasilkan larutan berwarna biru. Larutan biru ni adalah kuprum ethanoate. CH3COO Cu. Okay, kuprum ethanoate. The residue form is blue solid. Dia akan menghasilkan pepejal berwarna biru, sama macam larutan dia lah. Okay, ini discussion. Ni cerita dia tadi. Ethanoic acid dissolve in copper to acid ethanoic dissolve copper to oxide to produce copper to ethanoate and water. Acid ethanoic melarutkan kuprum 2 oksida dan menghasilkan kuprum 2 ethanoate dan juga air. Okay. So ini tindak balas yang ketiga dengan logam karbonat. Okey, boleh baca sendiri sebab ini kita dah pernah buat dulu waktu tingkatan 4. Okey, tindak balas ini akan menghasilkan garam, air dan juga gas karbon dioksida. So untuk uji gas karbon dioksida, kita akan lalukan dalam air kapur. Sebab tu dikata kat sini kita masukkan asid ethanoik dalam tabung uji, tambahkan 1 spatula kalsium karbonat. Okey, test tube ditutup, kemudian stopper fitted with delivery tube. Okey, ada salur penghantar yang dimasukkan ke dalam air kapur, dicelup dalam air kapur. Kemudian kita akan rekodkan perubahan air kapur tersebut. So selepas tindak balas, air kapur akan menjadi keruh kerana kehadiran
gas carbon dioksida. So dia kata carbon dioxide turns lime water cloudy, mengeruhkan air kapur. And then dia kata sodium ethanoate is colorless solution, larutan tidak berwarna. Kat sini kalau dia tambah natrium carbonate lah. Kalau dia tambahkan calcium carbonate, kita akan dapat calcium ethanoate, CH3COO2 karbonat. Calcium karbonat pun akan dapat pepejal berwarna putih. So ini apa yang berlaku. Dia kata bila kita tambahkan calcium carbonate, the white powder dissolve to form colorless solution. Calcium carbonate ni warna dia putih, dia akan larut dalam asid ethanoik, menghasilkan larutan tak berwarna. Effervescing occur, maksudnya ada bubble keluar, ada gelembung-gelembung udara keluar. Ini sebenarnya adalah menunjukkan kehadiran carbon dioksida. Colorless gas produce lime water chalky or milky. Ni untuk uji gas carbon dioksida lah. Oops. Okay, so ini discussion dia. So boleh baca. Calcium carbonate react dengan asid ethanoik menghasilkan apa dan apalah. Okay, dengan ferrum 3, sebab ferrum 3 ni dia berwarna, jadi warna dia perang. So perubahan warna dia kita boleh nampak. Okay, so saya berhenti untuk 3 ni dulu. Okay, untuk dengan alkohol kita akan kaji lebih mendalam, iaitu tindak balas pengesteran.